Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel Panas. Hari ini saya ingin membawakan Anda pencerahan isu-isu panas yang berlaku di dalam negara kita yang dibuat oleh Brother Iswardi. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus menyokong Brother Iswardi untuk channel beliau Iswardi Murni di YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe juga. Begitu juga dengan Alright Napa Channel ini. Jadi sahabat semua, sekali lagi kita mau mendengar pencerahan berkaitan dengan isu-isu panas yang berlaku di dalam negara kita. Tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini, sahabat-sahabat semua. Pada waktu itu pun dah ada cerita-cerita dan ura-ura berkenaan dengan harta ismet di dalam negara dan harta ismet di luar negara. Tuan, kita sekarang ini bila tahun 2024 ini, kita dah bermula, bak kata Prof tadilah, Dr. Prof Awang Azman tadi, bermain dengan kita sekarang ini kita nak pergi berdiri melawan sistem yang kita tahu akan seriously tuan-tuan, yang akan cuba sedaya upaya untuk memastikan usaha itu gagal. Termasuk menjatuhkan kerajaan ini. Dia akan bayar, dia akan fund, dia akan donate duit. Sebab itu kenapa Raja Petra bengang dengan saya, sebab saya dedahkan tentang ada dana yang disalurkan untuk nak jatuhkan kerajaan ini. They are willing to do anything, including nak bayar sesiapa untuk memastikan bahawa kes-kes ini tidak berlaku. Kes-kes ini tidak didedahkan. Ini yang berlaku sekarang ini. Kita nak rakyat kerajaan buat reformasi. Ini yang kerajaan buat. This is what the government is doing. Tetapi kita macam tak nampak apa yang kerajaan cuba buat. Kau nak desak kerajaan buat reformasi. Kerajaan dah sedang buat reformasi. Tangkap orang itu. Kerajaan bukan tangkap sekadar ikan bilis tau. Kerajaan tangkap jerung-jerung dia tangkap. Dan risiko dia langkah Dubai. Bukan langkah Dubai. Saya tak kata tak ada langkah Dubai. Duit dana ni nak dibawa masuk. Nak pergi rasuahkan apa orang kata ahli parlimen supaya melompat. Menangani perbezaan di peringkat federal dan juga di peringkat negeri. Seterusnya kita juga kena Itu yang tuan-tuan ingat kartel ayam, harga makan ayam. Itu kartel harga makanan ayam. Zaman PN memerintah, dia tak berjaya selesaikan pun kartel makanan ayam ni. Sampai dia kena buat apa? Pasukan jihad harga barang. Pun tak berjaya. Mat Sabu relax je. Pom, settle masalah telur. Settle masalah harga ayam. Pap, terus pergi denda dia orang 400 juta. Kau nak tengok lepas ni berani tak berani kartel-kartel ni. Bengang tak dia orang kau? Of course dia orang bengang. Adakah dia akan melakukan sesuatu? Of course dia akan melakukan sesuatu. Soalannya berjaya atau tidak? Panjang saya nak cerita tu tuan-tuan. Jadi kita tengok bagaimana semua usaha ini sebenarnya tujuan dia apa? Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap dahulu, kita tengok reformasi, dituduh liwat dan sebagainya. Kes-kes itu adalah tujuan utama dia. Nak menutup mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan harapan bahawa dia dah cukuplah Anwar. Kau dah masuk penjara, tak payah lagi nak buat reformasi. Tak payah lagi nak lawan dengan sistem ni, tak payah. Anwar dia dah lawan sistem sejak 60-an tuan-tuan. Sampai sekarang 2024 tuan-tuan kira, yang lahir 60 pun dah pencen dah sekarang ni. Dia masih lagi nak tegakkan kebenaran itu. Dan setelah puluhan tahun, dia dah menjadi Perdana Menteri, kerja dia baru bermula. Bukan berakhir. Ini baru permulaan ni. Yang duduk lawan selama ini, sekarang ini dia baru bermula. So, macam mana kita nak bantu Is? Pastikan kerajaan ini kekal. Itu je. Jangan bagi dia orang semua untuk nak ambil alih kerajaan ini, kita kata. Kalau tak, sia-sia usaha kita. Serius cakap. Tuan-tuan, kalau kerajaan ini diambil alih daripada tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh masa sekarang ini, kita dah
dah, maksudnya kita dah langkah 10 tahun ke belakang lah. That's it lah. No hope for this country anymore kalau benda tu berlaku. Dan ini yang saya nak tunjuk ni sekarang ni. Kebakaran rumah Ngeh, lelaki ditahan negatif dadah, kata polis. Lelaki ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas, disahkan negatif. Maksudnya dia tak ambil dadah. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri, ketika dihubungi berkata keputusan itu diperolehi hasil saringan air kencing. Pada Jumaat lalu, Muhammad Yusri berkata lelaki itu ditahan di kawasan Shah Alam kira-kira 4 pagi dan direman sehingga Selasa. Dia berkata polis turut merampas 2 tripod bimbit dalam tangkapan tersebut dan semakan mendapati lelaki itu tidak mempunyai jenayah lampau. Semalam Muhammad Yusri mengesahkan lelaki itu bukan ahli mana-mana parti politik dan polis masih menyiasat motif kejadian. Dalam kejadian awal pagi, rumah Ngeh dilaporkan dilontar dengan Molotov koktail menyebabkan kebakaran yang memusnahkan kereta miliknya. Tuan-tuan, dia memang bukan ahli mana-mana parti. Bodoh lah kalau dia nak letak ahli parti untuk nak pergi baling bom api tu. Macam juga kes yang pergi bakar kereta Mufti Perlis tu. Si siapa namanya? Mel Mai, apa nama lelaki tu, budak tu yang tomoy tu, dia kata dia dibayar. Dia disuruh, dia dibayar. Itu satu. Mungkin ni tak dibayar. Tetapi siapa, mungkin dia dibayar, kita tak tahu. Polis yang akan lebih tahu nantilah. Tapi siapa yang boleh menafikan bahawa kalau itu berlaku atas sebab dan keadaan di mana dia di api, kita tak kata PN yang buat, tetapi siapa yang berani jamin bahawa itu bukan tindakan kerana dia termakan hasutan yang dibuat oleh PN, yang dibuat oleh PAS. Kalaupun dia bertindak seorang lah, maksudnya bukan orang yang mengupah dia. Sebab kalau dicek dadah, dia tak ada, dia negatif dadah. Kalau betul dia buat lah, mungkin bukan dia yang buat. Kita kena put that into perspective juga. Tapi kalau betul dia buat, siapa kita untuk mengatakan bahawa bukan kerana apa yang dibuat oleh PAS menyebabkan dia rasa begitu. Menyebabkan dia rasa marah. Dia rasa macam perlu dia melakukan so-called jihad. Dia kena bakar rumah orang ini. Padahal ini adalah persoalan prosedur. Betul, kita kata betul. Salah, kita kata salah. Dia tak ada kena mengena dengan agama. Itu prosedur di dalam di dalam pengurusan hal ehwal syariah ataupun undang-undang syariah Islam di negeri Selangor. Itu adalah prosedural. Tak ada kena mengena dengan agama. Ngeh bukan cerita tengah Al-Quran, bukan mengkritik hadis dan sebagainya atau Nabi Muhammad, bukan. Tetapi benda ini dimainkan oleh geng-geng PN, terutama PAS, sehingga nampak macam inilah agama. Dan ketaksuban itu boleh membawa kepada, orang kata, ketaksuban itu boleh membawa kepada sifat berlebih-lebihan. Sehingga merasakan apa yang dibuat itu adalah betul. Nasib baiklah jiran tu kejutkan dia. Kalau merebak sehingga membakar dan membunuh mereka, sekarang ini dia disasat, mungkin akan disasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesesaan, cubaan membunuh yang boleh membawa penjara sehingga 10 tahun dan juga atau denda. Mungkin ketasasatan belum dibuka lagi. Tetapi saya nak kata bahawa this is what we are facing. Inilah keadaan yang kita sekarang ini hadapi. Inilah yang kita nak kena jawab, tuan-tuan. Yang kita nak kena bahaskan, yang kita nak kena bangkitkan balik. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Orang Melayu kita dan Islam kita, sampai bila kita nak jadi macam ni? Sebab itu saya kata ini bukan isu Islam, ini bukan agama. Ini bukan budaya, ini bukan budaya orang Melayu pun. Ketaksuban sebegini bukan budaya orang Melayu dan bukan juga ajaran agama Islam. Tu saya kata tadi Muhammad Tajuddin, Prof Tajuddin punya buku. Prof Tajuddin punya buku, Sunnah Melayu dan juga Sunnah Rasul. Beza di antara sunnah sokol Melayu. Sorry Prof, saya pun tak setuju juga sunnah Melayu tu. Dia sunnah sebagai krisis. Melayu pun tak ajar macam tu juga. Dia sunnah ahli politik Melayu.
So digunakan elemen Melayu, digunakan elemen agama. So mereka yang jahil tentang perkara itu, dia kata, oh inilah agama. Inilah dia Islam. Inilah ajaran Islam. memanggil semua pihak Sedangkan benda asas Islam pun dia tak faham. dengan mengambil kira keterbukaan dan keadilan Kan? Dan membawa kepada apa yang disebut oleh Mahathir. So sampai bila kita nak ada masyarakat macam ni, tuan-tuan? Sampai bila? walaupun saya Sampai bila parti politik nak memainkan isu agama dan bangsa ni, sampai bila? Sebab benda ni paling mudah nak jual, tuan-tuan. justru saya percaya kita di sini telah Dr. M anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Saya dah suruh dah rakan India saya daripada Parti Keadilan untuk buat report terhadap Mahathir. Bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Bercakap dalam temu bual secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, Mahathir berkata seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak menganggap Malaysia negaranya sendiri. Orang India Malaysia tidak berhak bercakap. Orang India Malaysia tidak bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa asal mereka. Mereka bercakap Tamil, katanya ketika hos bertanya jika seseorang tidak boleh kekal setia kepada negara didiami sambil komited kepada usul asal mereka. Tuan-tuan, kalau kerana bahasa menyebabkan dia tak cukup Melayu, saya tak cakap bahasa Melayu kat rumah saya. Jadi, adakah saya tak cukup Melayu? Saya nak tanya ni. Saya cakap bahasa Melayu Sarawak. Saya tak bercakap bahasa Melayu standard. Melayu standard dan Melayu Sarawak ni jauh sangat beza. Paloi itu adalah bahasa Sarawak. Bodoh itu adalah bahasa Melayu standard. Kami bahasa Sarawak kami adalah totally different. Choice of words kami different. Kebanyakannya ada yang sama. Daripada bahasa Melayu standard. Adakah kami tidak Melayu? Ni bagi saya lah, sikap sebegini sebenarnya. Dia tahu apa yang dia cakap itu adalah tak benar. Dia tahu. Dia sedar dan dia tahu. Dan orang ini yang PAS angkat sekarang ini. Orang ini yang PAS. Yang ini adalah suara yang PAS angkat. Sedangkan Tuan Guru Ning Aziz dahulu pernah kata, di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak tanya pun kau Melayu ke, kau Cina ke, kau India ke, kau Kadazan ke, kau Mak Saleh ke. Yang Allah tanya adalah ahsanu amalah, amalan yang baik kita. Allah tak tanya pun amalan. Ini Tuan Guru Ning Aziz kata. Allah irham. Tapi sekarang ini orang yang PAS duk usung ke sana kemari, duk bercakap orang India di Malaysia tak setia dengan negara sebab masih setia pada India. Sebab dia kata apa? Oh, sebab mereka cakap Tamil, mereka tak cakap Melayu. Kesetiaan itu pada bahasa ke? Dia tak tahu ke bahawa Malaysia ini terbentuk. Malaysia bukan tanah Melayu, tuan-tuan. Semenanjung Malaysia tanah Melayu. Malaysia terdiri daripada Sabah, Sarawak, Singapura, tanah Melayu. Digabungkan menjadi Malaysia. Kalau siapa kata Malaysia tanah Melayu, bermakna dia tak faham perlembagaan. Dia tak faham Malaysian Agreement 1963. Bahawa Malaysia adalah terdiri daripada negeri-negeri tanah Melayu, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, Singapura, kemudian 1965 Singapura keluar. Tiga ini maka membentuk apa yang dinamakan sebagai Malaysia. Siapa yang mengatakan sebaliknya, bermakna dia tak faham perlembagaan negara dia sendiri. Perkara 1 sub 2 yang saya gaduh dengan YB Idris Buang adalah menyentuh tentang perkara tersebut. Apakah dia Malaysia? Apakah dia dinamakan Malaysia? Apa yang dinamakan Malaysia, tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan faham tentang Malaysia itu apa? Kalau kita tak faham Malaysia itu apa, bermakna kita gagal untuk menjadi rakyat Malaysia itu sendiri. Kita duk cerita Malaysia ini adalah Melayu. Melayu adalah Malaysia. Di situ kita gagal. Kita gagal nak faham perlembagaan kita sendiri. Kadang-kadang kalau dapat tahu malam, kita bersedialah awal pagi. Kalau malam dah boleh reply, kita reply. Sebab orang tak tunggu. Dan bahayanya, Saya tunjuk pada tuan-tuan. Apa itu Malaysia? dan memviralkan serta merebakkan satu perkara dengan Persekutuan dinamakan Malaysia dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Itu perkara 1, pasal 1.
Apakah dia yang membentuk Malaysia? Negeri-negeri persekutuan. Terdiri daripada Johor, Kedah dan sebagainya. Wilayah-wilayah disebut pasal 2, wilayah termasuk sebelum Hari Malaysia. Yang ni tak ada perubahan lagi. Dia ada yang baru punya, iaitu Sabah dan Sarawak dikeluarkan sebagai wilayah. Bermakna tuan-tuan, Malaysia itu bila termasuk 1963, Malaysian Agreement 1963, maka itu dinamakan Malaysia. Jangan kita tak tahu. Perubahan itu telah pun dilakukan. Okey, saya tengah cari yang Waktu pada hari ini bukan hanya kita dapat laksanakan tugas, jalankan tugas dengan baik, kita kena laporkan apa yang harus kita laksanakan dan yang telah kita laksanakan sebelum ini. Bukan hanya menunjuk-nunjuk, tetapi juga orang ingin tahu apa yang kita ingin laksanakan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebelum pertemuan daripada ini, saya telah mengadakan 2 pertemuan. Pertama, ini sebaik saya sebelum Hari Malaysia. Okey. CEO atau pertama bersama dengan semua ketua-ketua jabatan yang melibatkan Okey. jabatan di peringkat negeri. Bila pembentukan Malaysia pada 1963, pada waktu itu termaktub sekali Sabah dan Sarawak. Termasuklah negeri-negeri persekutuan. Maka barulah terbentuk Malaysia. Faham tak? So kalau dia kata Melayu, habis tu untuk jadi rakyat Malaysia, dia cakap bahasa lain. Dia tak cakap bahasa Melayu. Habis orang Iban macam mana? Orang Sarawak macam mana? Orang asli macam mana? Dia tak cakap bahasa Melayu. Kita cakap bahasa Melayu itu salah satu bahasa kita. Tapi kita tak cakap bahasa Melayu kat rumah, tuan-tuan. So macam mana? DAP kecam kenyataan melampau Dr. M terhadap kaum India. DAP menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri terhadap masyarakat India sebagai menghasut dan berbahaya kepada negara ini. Bercakap dalam sidang media, pengerusi DAP Lim Guan M kata, kenyataan Mahathir itu melampaui batas. Ini tidak hanya ekstrim, ia berbahaya. Dan datang dari seorang bekas Perdana Menteri yang pernah bercakap tentang memupuk bangsa Malaysia, negara Malaysia. Ini bertentangan dengan semua yang pernah beliau perjuangkan selama ini. Tuan-tuan, this is just a way bagi saya lah untuk dia nak divert isu. Ini kaedah dia untuk nak divert isu. Dia sebenarnya, dia faham benda ni. Kita tak payah nak marah dia sangat lah. Tapi inilah kaedah dia sejak daripada dulu. Bila dia tahu dia dah nak terlingkup, dia akan main bangsa, dia akan main agama. Tuan-tuan, permainan bangsa dan agama ni Mahathir yang mulakan. Okay? Mahathir yang mulakan. Alright? Daripada dulu lagi, kalau tuan-tuan faham dan tahu. Saya boleh buat satu cerita lah. Bagaimana sebenarnya bangsa dan agama ni digunakan daripada dulu untuk nak naikkan kemarahan, akhirnya kita lupa kepada isu sebenar. Okay? Kita lupa kepada isu sebenar. Baik. Habis kat situ. Baru-baru ini pula tentang langkah Dubai. Alright guys, itu dia pencerahan 2 isu panas. Ya, yang pertama tadi tentang rumah yang dibakar oleh individu. Walaupun tidak dikaitkan beliau menjadi mana-mana ahli politik, tetapi itu tidak membawa maksud bahawa beliau tidak menyokong mana-mana parti politik. Dan Tun Dr. Mahathir yang dikenali sebagai negarawan tetapi dengan kenyataan sebegitu rupa membuatkan ramai ya yang terjentik hati ya, dan membalun kenyataan daripada Mahathir yang dilihat sebagai satu kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab, apabila apatah lagi beliau adalah bekas Perdana Menteri yang mengetahui bahawa apabila kenyataan seperti itu dibuat, ia boleh mengganggu-gugat ya kestabilan antara kaum. Tapi kita tahu kerana keterdesakan dilihat masih relevan dalam politik Malaysia, mereka akan sanggup lakukan apa saja. Itu sedikit tambahan daripada saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen, pandangan anda dan apapun. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.